Abang Man, Abang ini cuba cakap. Ahmad boleh. Pak Wan. Tes. Tengok dah buka belum belakang? Suara dah buka. Tes 1, 2. Cukupkan suara 1, 2, 3. Tes. Ikut. Tes 1, Cuba 1, buka. 2, 3. Cukupkan suara 1, 2, 3. Bila buka kes ni? Buka kes ni. Sekejap. Ya, tes. Assalamualaikum. Tes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Saya nak duduk sebelah mana? Tak kisah. Kanan? Kiri? Ha? Hari tu Izzah belah kiri. Hari tu Izzah belah kanan. Tak, tas kira minggu lepas. Izzah sini, untuk sebelah ni. Saya sebelah kanan Boleh. Okey, Mike. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab pengacara. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada semua yang berada di rumah, yang tengah rehat, tengah sarapan pagi, yang tengah minum. Tes. Ya. Okey, berhenti kejap semua. 2 minit. Nak kena pakai mask tak ya? Tak ya. Cover ni. Kenapa kan? Kita start kat Izzah. Sekejap. Saya tak apa. Sini. Kita kasih menerima. Cakap kuat lah. Assalamualaikum, selamat pagi. So untuk hari Jumaat ni kita ada 2 segmen macam yang saya cakapkan tu. Pagi pukul 8, setengah pagi sampai 9.30 pagi kita ada segmen Tazkirah MMACP. Dan pada waktu petang jam 2.30 petang hingga 3.30 petang kita ada segmen Riadah MMACP. So untuk pagi ni saya serahkan segmen Tazkirah kepada Pak Wan.
Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada penonton yang berada di rumah dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Saya sebagai pengacara anda, Pak Wan, bersiaran langsung di Rumah Terengganu Mini Malaysia milik Yayasan Al-Quruh Melaka. Baiklah, sebelum kita untuk hari ini kita dalam segmen Tazkirah MMCP. Sebelum kita mulakan tazkirah kita, bolehlah sama-sama kita tekan butang share dan share pada FB pada masing-masing lah pada kawan-kawan. Kerana pagi ni kita ada satu topik yang sangat istimewa dan sangat menarik untuk kita bersama-sama menghayati topik yang cukup istimewa ni. Topik kita pagi ni adalah keberkatan dalam mencari rezeki. Topik yang sangat menarik. Dan saya rasa topik ni bagus untuk yang sekarang berkenaan kita dengan COVID yang dah dibuang kerja, yang baru nak start kerja semula. Okey, untuk pagi ni topik kita yang istimewa, keberkatan dalam mencari rezeki. Alright, bersama saya pagi ini penceramah bebas dari Imam Masjid Al-Wahab Duyung Melaka, iaitu Ustaz Muhammad Sofi Hassan. Selamat datang Ustaz ya. Baik, selamat. Okey. Alright. Boleh tak Ustaz orang kata terangkan pada kami apakah yang dimaksudkan keberkatan dalam mencari rezeki Ustaz? Boleh tak silakan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi terima kasih kepada tuan moderator dan juga semua kru-kru yang terbabit dalam MMACP. Jadi kali terakhir saya di sini agak-agak dalam 2 bulan lepas. 2 bulan lepas kita selalu di sini untuk tiap-tiap hari Jumaat. Saya akan dijemput untuk solat duha dan juga bacaan Yasin. Ya. Untuk kita lengkapkan 13 rumah kat sini. Ya betul, ada 13 rumah. Ada 13 rumah sini. Jadi dalam masa 13 ataupun 14 minggu tu kita dah siapkanlah 14 rumah tu kita akan dari satu rumah ke satu rumah, kita akan tiap-tiap rumah tu kita akan buat solat duha dan juga bacaan Yasin. Ya betul. Okay, jadi pada pagi ini pada hari Jumaat yang barakah, yang mulia, hari Jumaat ni juga disebut sebagai hari yang berkat ataupun barakah. Jadi saya hari ini diminta untuk menyampaikan satu ceramah ataupun satu tazkirah lah. Kalau ceramah kan panjang sampai pukul 11 kita kat sini kan. Jadi satu tazkirah ringkas berkenaan dengan rezeki ataupun keberkatan dalam mencari rezeki. Ya Ustaz. Okey, baik, sidang penonton yang dimuliakan insya-Allah. Okey, pertama kita tengok kepada perkataan berkat. Berkat ni merupakan satu istilah ataupun satu perkataan dari bahasa Arab yang telah dipinjamkan ke bahasa Melayu. Jadi berkat ni asalnya Arab. Jadi okay, orang Melayu ni dah sinonim ataupun biasa dengan perkataan berkat. Berkat banyak disebut dan juga berulang-ulang kali disebut di dalam Al-Quranul Karim kalamullah, iaitu antaranya tabaraka, barakah, barakah dan juga barakat. Jadi ada satu surah, banyak surah lah, di antaranya salah satu surah di dalam Al-Quran. Satu surah ni dimulakan dengan perkataan tabaraka, iaitu surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah yang ke-5, surah yang ke-67. Muka surat 562 dalam Al-Quran. Ya Ustaz. Okay, jadi antara keberkatan yang ada dalam surah ni, iaitu Nabi menyebut siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, maka dia akan diselamatkan daripada fitnah kubur. Maknanya kita nak menunjukkan iaitu keberkatan surah Al-Mulk ni, sampaikan dekat alam kubur pun dia masih lagi memberkati kita. Masih lagi. Masih lagi. Jadi itu keberkatan. Dan juga keberkatan rezeki. Rezeki ni pun satu istilah Arab yang telah dipinjamkan kepada kita. Okay, tadi kita balik kepada keberkatan ataupun perkataan asal dia berkat. Berkat ni dalam istilah kita samalah kan. Tapi sekarang orang Melayu kita dia faham berkat ni yang banyak time kerja kahwin. Orang bagi berkat gundi satu yang dia faham berkat. Tapi berkat ni dari segi istilah,
bermakna sesuatu benda yang bermanfaat bagi kita dan kadang-kala bermanfaat bagi orang lain. Walaupun sikit tapi bermanfaat kepada kita. Dan juga rezeki yang berkat kita punya ni tadi, kita punya tajuk tadi. Jadi berkat kita dah terangkan dari segi makna dan juga istilah. Yang keduanya rezeki. Rezeki ni pun salah satu daripada bahasa Arab yang kita guna pakai. Memang tiap-tiap hari lah kita gunakan perkataan rezeki ni. Cuma perkataan Arab ni disebut ra, zai, qaf, rizqi. Jadi rizki ni menurut sebahagian ulama yang hebat lah. Rezeki ni bermaksud apa-apa benda yang baik yang kita dapat. Orang kita sekarang, kebanyakan orang kita kalau menyebut mengenai rezeki ni dia faham duit je. Betul. Duit, gaji, makan, itu je dia yang dia faham rezeki. Kita tak nafikan. Tapi sekarang masyarakat kita dah telah pun terdedah kepada macam-macam ilmu-ilmu yang baik. Jadi ada antara asatizah dan juga ustaz-ustaz ataupun para agamawan yang telah menerangkan apa itu rezeki. Rezeki bukan sekadar duit, bukan sekadar harta, bukan sekadar makanan, tapi kesihatan juga merupakan rezeki. Mata kita punya mulut, tangan, anugerah lah boleh katakan rezeki. Jadi apa-apa saja yang berbentuk daruri ataupun yang kita dapat bermanfaat kepada kita dan juga kita boleh memanfaatkan kepada orang lain. Itu dikira sebagai rezeki yang barakah, insya-Allah. Maksudnya kita share bersama-sama lah. Kita share bersama-sama. Baik. Rezeki ataupun barakah ni sesuatu yang telah hilang. Maknanya memang kita dituntut untuk mencari barakah. Barakah ni sesuatu yang telah hilang lah. Dari memang lama kelamaan, akhir zaman ni salah satu tanda-tanda akhir zaman iaitu rezeki iaitu barakah telah dicabut ataupun telah diangkat. Sebab itu kadang-kadang ada antara kita yang ada gaji banyak tapi berkat tu tak ada. Yang menyebabkan kita ni duit banyak tapi rasa tak cukup. Tu nama dia rezeki tak berkat. Benda banyak tapi kita rasa tak cukup dan kadang-kala memang benda tu betul-betul tak cukup bagi kita. Jadi itu penting untuk kita mencari sesuatu rezeki yang barakah ataupun berkat, insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan? Okey, boleh teruskan Ustaz. Okey, insya-Allah berkat ni berkat ni ada satu proses ataupun satu cara tabarruk, iaitu tabarruk ni dalam bahasa Arab. Kita translate ke bahasa Melayu. Tabarruk ni adalah proses ataupun cara ataupun keadaan untuk kita mencari berkat ataupun mencari keberkatan di dalam sesuatu pekerjaan kita. Sama ada kita pergi kerja, kita di rumah, kita menggerakkan silaturahim. Jadi ada dia punya cara-cara dia yang untuk kita mendapatkan keberkatan. Okey. Okey, untuk anda yang ada dekat rumah tu, kalau nak komen bagi soalan ke apa ke, boleh komen dekat ruangan Facebook tu. So insya-Allah kalau sempat kami jawab soalan-soalan anda tu, kami akan terus jawab pada anda lah. Okey, kat sini Ustaz, kita ada beberapa soalan yang orang kata kebiasaannya yang orang akan tanya pada siapa-siapa lah. Kita ada 3 soalan kat sini. Okey, soalan yang pertama, apakah tanda-tanda rezeki kita yang diberkati? Itu soalan yang pertama. Soalan pertama Okey. Soalan yang kedua, sebab rezeki tak diberkati. Tu kebanyakan orang yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, soalan kita yang terakhir, apakah antara amalan yang membuatkan rezeki kita diberkati? Sepanjang orang kata dalam usaha mencari rezeki itu, apakah amalan yang diberkati? Baik, insya-Allah. Okey, baik. Soalan yang diajukan kepada saya tadi agak menarik kan. Yang pertama iaitu tanda rezeki kita diberkati ya, betul. Tanda rezeki kita diberkati. Okey, jadi dalam masalah kita ni rezeki tu kita nak cari sekarang. Sekarang ni boleh katakan bisnes online lah, sampai orang buat apa? Jual barang tak pakai modal. Jual
Dropship. Betul, Dropship pun kita boleh cari keuntungan ataupun rezeki daripada situ. Okey, jadi adakah rezeki yang kita dapat tu berkat ataupun tidak? Jadi ini kita nak tahu antara tanda-tanda rezeki itu diberkati. Okey, para ulama ataupun agamawan membincangkan tanda-tanda rezeki diberkati. Di antaranya salah satu adalah yang pertama, kita punya rezeki tu ataupun kita nak senang faham gaji lah gaji. Kita kerja tiap-tiap hari untuk dapatkan gaji untuk kita menyara kita punya kehidupan. Jadi salah satu di antara tanda rezeki kita diberkati yang pertama adalah gaji ataupun duit kita yang kita dapat sentiasa mencukupi. Okey, ni benda ni sangat menarik. Benda ni saya rasa semua orang tahu. Kita selalu dengar biar sikit asalkan berkat. Kan orang-orang tua-tua dulu kita cakap, datuk nenek moyang kita dulu cakap, dapat gaji ataupun apa-apa pekerjaan biar sikit. Tapi berkat maka dia akan mencukupi. Ni benda ni orang semua tahu. Tapi tak ramai yang faham. Maknanya okey, macam mana saya nak terangkan duit ataupun gaji yang sikit tapi diberkati ni. Okey, saya bawakan satu contoh lah. Sebelum masa umur saya dalam ni contoh pengalaman hidup saya sendiri. Dalam 10 tahun lepas ke dalam 6-8 tahun lepas macam tu, sebelum saya jadi penawar bebas. Dulu saya kerja, memang kerja kuat lah orang cakap kan. Mencari rezeki pagi, petang, malam. Pagi ada kerja sendiri, ada kita ada berniaga. Lepas tu malam part time pula memang nak cari duit betul. Sebab masa kita muda, kita akan fikir duit ni kita nak kumpul masa kita muda. Banyak-banyak. Jadi saya pun kerja memang dapat gaji banyak sampai 3,000 lebih, 4,000 sebulan tu. Jadi bagi saya time tu banyak lah kan. Sebab kalau kita seorang 2,000 pun dah rasa banyak dah. Jadi masa tu bila kita kerja, gaji kalau ikut kertas, ikut kira-kira memang banyak. Tapi dalam masa sebulan tu rasa macam tak cukup je. Jadi bila lama kelamaan saya rasa macam ada something wrong somewhere. Kan? Duit ada tapi macam tak cukup. Jadi saya pun start daripada situ, saya pun ingat balik apa yang saya pernah belajar dulu. Jadi betul lah orang tua cakap. Gaji ataupun duit yang kita dapat, biar sikit. Biar lah kita cakap Melaka boleh. Boleh, tak ada masalah. Janji orang faham lah. Biar sikit, janji berkat. Makna berkat ni, okey, macam mana kita nak tahu berkat? Macam tadi kita cakap lah, sikit berkat. Tapi berkat ni dia ada berkait dengan kita punya kehidupan seharian. Maknanya kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim dan juga orang Islam yang bertakwa insya-Allah. Jadi kalau kita bekerja siang malam pagi petang sekalipun, tapi kita tidak menjalankan kita punya tanggungjawab sebagai seorang Muslim, maka keberkatan itu tiada. Sebagai contoh saya punya kehidupan tadi yang 7-8 tahun lepas, kerja kuat siang malam pagi petang, tapi saya terlupa bahawa yang memberi rezeki itu adalah yang memberikan keberkatan. Maknanya kalau kita cari rezeki ni dia akan bagi. Tapi berkat tu yang kita nak cari. Jadi rezeki banyak mana pun kalau tak ada keberkatan pun tidak cukup. Okey, lepas saya sambung balik cerita yang saya pengalaman tadi boleh? Boleh. Gang cerita kita lama boleh tak ada masalah. Tak habis 1.5 jam ni. Setengah jam. Okey, baik. Okey, jadi lepas beberapa tahun saya rasa tak boleh lah macam ni kan. Kita ada macam tu cukup. Jadi saya pun pergi belajar balik apa dan sebagainya. Jadi saya pun terus mungkin alhamdulillah lah Tuhan campakkan sedikit hidayah dan juga taufik dalam hati saya. Mungkinlah kita pun tak tahu kan, sebab taufik ni benda yang kita tak nampak. Yang kita tak jangka. Jadi saya pun tinggalkan pekerjaan saya. Saya masuk ke bidang dakwah dalam 5-6 tahun lepas kot. Jadi mula-mula sekali saya mengajar Al-Quran. Tak apa Boleh, tak apa. Kita kat sini memang kata ada istimewanya. Oh ya. Boleh teruskan. Ini kalau malam-malam seram kan. Okey, jadi apa saya cakap tadi lupa pula. Keberkatan jadi. Okey, keberkatan. Okey, jadi lepas saya tinggalkan bidang saya yang kerja pagi petang siang malam tu, saya berpindah ke bidang dalam dakwah. Jadi first kali saya mengajarkan, saya dalam bidang dakwah ni saya
ambil upah daripada mengajar Al-Quran. Quran ni kita tak boleh jual beli, tapi betul. ambil upah daripada apa yang kita ajarkan tu. Dan juga contoh kita tulis Al-Quran, kita tak jual Quran tersebut, tapi kita ambil upah. Penat kita tulis, beli ink apa dan sebagainya, jadi tu boleh. Jadi gaji pertama yang saya dapat hanyalah sekitar 5 ataupun 600 saja pada bulan, pada gaji yang pertama tu. Jadi masa saya ajar tu orang ada bagi sikit. Jadi kalau nak dibandingkan 5-600 tu dengan tadi gaji 3,000 lebih, kalau ikut logik akal, memang yang 3,000 lebih tu kita cukup lah, kan? Tapi sebab keberkatan tu mungkin tak ada, yang 500 lebih ni tadi saya rasa cukup. 500 rasa cukup dah. Nak dibandingkan dengan 3,000 lebih tu. Dan juga lama kelamaan saya ditawarkan menjadi imam di Masjid Laksmana Hang Tuah. Pada mulanya saya belum menjadi imam di Masjid Al-Wahab. Pada mulanya saya menjadi imam di Masjid Laksmana Hang Tuah. Dan allowance imam pun bukan banyak now kan, 100, 500 je gitu. Jadi benda itu, rezeki itu diberkati. Walaupun sikit kita rasa cukup. Ni siapa yang dah rasa gaji banyak tak cukup, gaji sikit cukup ni, dia akan faham lah. Okey, boleh kita teruskan insya-Allah? Boleh Ustaz, silakan. Okey, tanda rezeki kita diberkati. Tadi yang pertama tadi kita terangkan gaji kita cukup walaupun sikit. Jadi tanda yang kedua, antara tanda dia punya tanda dia banyak. Tapi saya ambil sikit-sikit je lah, sebab kita pun dalam sesi tazkirah. Ringkas. Dan kalau panjang kan dah ceramah perdana pula. Okey, jadi tanda yang kedua, gaji yang kita dapat tu, kita boleh infakkan ataupun kita boleh buat daripada gaji yang berkat yang kita dapat dari tu untuk ke jalan Allah. Maknanya kadang-kadang ada orang duit dia banyak. Duit gaji sebulan 10,000 kita tengok sampai ada orang bulan-bulan ribu. Kalau yang pangkat besar-besar, jusasi, ada sampai kalau kerajaan ada satu pangkat turus. Turus tu sampai gaji belah-belah ribu lah. Betul. Kita bukan nak mengata orang tu, tapi kita bagi contoh. Ya. Jadi kadang ada orang duit terlampau banyak, tapi dengan duit yang dia dapat tu dia tidak boleh gunakan untuk ke jalan Allah. Maknanya dia tak boleh nak sedekah walaupun RM5. Gaji RM10,000, RM5 apa sangat. Kan? Jadi benda tu pun dia tak boleh nak buat. Gaji dia banyak tapi dia tidak boleh ke masjid. Tu antara salah satu rezeki yang tak berkat lah. Okey, jadi rezeki yang berkat ni, duit yang kita dapat boleh kita gunakan untuk ke jalan Allah dan juga untuk tolong orang Islam yang susah. Saya bagikan contoh. Saya imam kan. Saya imam dekat Masjid Al-Wahab Duyung. Jadi saya ada antara pengalaman saya. Ada seorang pakcik ni, dia memang tiap-tiap waktu memang dia tak miss pergi ke masjid. Pakcik ni, saya difahamkan pakcik ni dah tua lah, umur saya rasa dalam sekitar 60 lebih, 70 lebih macam tu, ataupun hujung 60-an. Kita imam, kita ni makin seram nampak okey Tak apa, boleh teruskan Ustaz. Okey. Siang tak boleh lagi kalau malam kan saya takut saya dah lari dulu. Okey, jadi sambung cerita pakcik ni tadi. Pakcik ni saya cakap umur dalam sekitar 60-an, 70-an. Dia tiap waktu dia tak miss pergi ke masjid. Saya difahamkan pakcik ni tak ada kerja ataupun mungkin dia dah pencen kan. Dulu kita tak tahu kerja apa, dia dah pencen. Tiap-tiap waktu dia takkan miss ke masjid, dan kita sebagai imam, kita yang paling awal sampai dekat masjid. Kita paling awal sampai. Kita boleh katakan yang last balik lah, orang yang kedua, ketiga, second last balik. Jadi saya akan bila saya datang tu saya dapat lihat, saya dapat tengok pakcik ni tiap-tiap kali masa dia pergi masjid, dia akan masukkan duit. Dia akan masukkan duit ke tabung, dan bila dia nak balik pun dia akan masukkan duit ke tabung. Padahal pakcik ni tak ada kerja. Dan kalau dari segi zahirnya kita tengok pakcik ni memang agak dhaif lah dengan motor dia yang tak berapa nak ni. Kita bukan nak mengatakan pakcik ni miskin, tak. Jadi kita tengok daripada zahir dia, luar dia, pakcik ni orang yang tak berapa nak senang. Jadi disebabkan rezeki dia yang berkat dan juga ibadah dia,
satu hari lima waktu dia tak akan miss pergi ke masjid. Jadi Allah campakkan keberkatan di dalam setiap urusan pakcik ni tadi. Yang menyebabkan rezeki dia tadi dia boleh infakkan, dia boleh bagikan, dia boleh masuk ke tabung masjid. Kadang-kadang dia pakcik ni pun kadang-kadang pun dia ada bagi saya duit. Oh, ada juga. Saya pun pelik kan. Pakcik ni tiba-tiba bagi duit. Kita pun orang dah bagi, kita masuk. Orang cakap rezeki jangan ditolak. Betul, kita ambil. Okey, jadi antara tanda rezeki kita diberkati yang ketiga adalah apabila kita dapat sesuatu gaji lah, kita senang cakap. Bila kita dapat gaji tu, kita merasakan yang gaji ni bukan kita punya. Maksudnya saya nak cakap, orang dekat kalau dalam kitab yang tebal dia mengatakan sebab antara tanda-tanda rezeki berkati zuhud. Zuhud ni satu yang kita merendah diri lah, kita tak pandang sangat dunia. Tapi kita pecahkan zuhud ni, merasakan duit yang kita dapat tu bukan kita punya. Jadi bila kita rasa duit yang kita dapat tu bukan kita punya, kita akan senang bagi ke masjid, bantu orang susah, bagi adik-beradik kita yang tak berapa mampu, bersedekah. Bersedekah ni keutamaan yang pertama adalah mak bapak. Betul. Kadang-kadang kalau kita dapat gaji mesti kena bagi mak bapak sikit. Itu salah satu cara untuk kita nak memberkati kita punya rezeki. Jadi kenapa kita bagi mak bapak? Sebab nak berkatkan rezeki kita. Sebab mak bapak ni ataupun ibu ayah kita, parent lah, orang putih panggil parent. Jadi kita orang Melayu, kita panggil bahasa Melayu dah lah. Ibu dan juga ayah kita ni, dia antara doa yang tidak ada hijab, doa yang cepat dimustajabkan, doa daripada ibu dan juga ayah. Jadi bila, yalah macam kita juga, ibu ayah ni manusia biasa, bila kita dapat duit kita akan rasa suka. Dan bila kita suka, tanda kita suka, kita akan mendoakan orang yang buat kita suka. Jadi kita sebagai anak, bila kita bagi duit, walaupun bila kita dah jadi bapak ni, bukan kita nak sangat pun duit, tapi kita nak dia bagi. Walaupun sebulan, contohlah gaji tu 1,000, sebulan tu kita bagi RM10 je. Dia akan rasa suka. Bila dia rasa suka, dia akan doakan kita. Jadi doa tu yang kita nak. Doa daripada ibu dan juga ayah ni yang akan memberkati kita punya rezeki, setiap rezeki yang kita akan dapat. Jadi doa ibu ayah ni sangat penting lah dalam usaha kita untuk nak memberkati rezeki yang diberikan, InsyaAllah. Jadi kita kembali kepada tanda rezeki yang diberkati. Nombor 3 tadi, merasakan zuhud. Macam saya terangkan tadi, kadang-kadang ada orang duit banyak tapi dia tak rasa yang dia rasakan yang duit tu dia punya, dia dapat dia punya, bukanlah pinjaman ataupun pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau menyebabkan kita susah nak infak ataupun berjihad ke jalan Allah dengan cara duit kita, sebab kita rasa apa yang kita dapat tu kita punya. Betul. Kita beli motor kita punya, kita beli kereta kita punya, macam-macam semua kita punya, kita claim kita punya. Tapi padahal itu adalah pinjaman daripada Allah. Jadi bila kita menganggap rezeki, duit, apa segala yang kita dapat itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan senang untuk memberi. Jadi itu dia punya point dia. Jangan anggap benda tu kita punya. Kalau kita anggap benda tu kita punya, susahlah. Macam banyaklah contoh yang terangkan. Okey, betul. Kan kalau kita terangkan kan sampai pukul 12 pula. Tadi pukul 11 ni dah naik sikit pukul 12. Okey. Okey, kita teruskan. Sebab rezeki tidak diberkati. Okey, dalam satu kitab Asyratus Sa'ah, kitab Arab yang sangat tebal. Kitab tu macam-macam lah. Antaranya tanda-tanda kiamat, kecil dan besar dan sebagainya. Jadi salah satu bab di dalam tu ada dia kaitkan dengan berkat. Dan juga dia ada sebutkan kenapa ataupun sebab rezeki yang kita dapat tu tidak diberkati ataupun tidak ada berkat di dalam rezeki tu. Baik, yang pertama disebutkan dekat situ, tidak antara sebab rezeki tidak diberkati, yang pertama tidak menjaga kewajipan sebagai seorang muslim. Jadi kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita ada tanggungjawab yang sangat penting. Iaitu first sekali solat 5 waktu lah. Jadi ulama membahaskan
solat 5 waktu ni kalau kita jaga elok-elok, maka rezeki pekerjaan tu dia akan mendatangkan keberkatan daripada solat 5 waktu yang jaga ni. Jaga solat 5 waktu ni bukan maksud setakat sekadar solat. Kadang-kadang ada orang solat ni sekadar untuk melepaskan tanggungjawab. Contoh, sekarang subuh pukul 5.44. Awal sikit. Awal sikit. Jadi dia bangun dah pukul 7. Kadang bangun dah pukul 6.30. Lepas tu bangun-bangun dah siap-siap dah pukul 6.45. Syuruk pukul 6.50. Jadi dia solat tu sekadar untuk melepaskan tanggungjawab. Bukan untuk menunaikan kewajipan dia, dan bukan untuk dia. Solat ni adalah satu ibadah untuk ada kata-kata daripada seorang ulama. Solat ni merupakan ataupun salah satu cara untuk kita bermunajat kepada Allah. Jadi solat ni macam-macam lah. Antaranya dengan solat ni akan datangkan keberkatan daripada kita punya rezeki, kehidupan kita. Jadi kalau orang yang solat ni dia sambil lewa, solat pun malas. Kadang solat pun dah hujung-hujung waktu, Zuhur dah nak dekat pukul 4 tu baru ambil wuduk apa semua. Jadi ini antara salah satu sebab rezeki kita tidak diberkati, iaitu kita tidak menjaga kewajipan solat. Tu yang paling penting. Solat ni kalau dia diibaratkan rumah, solat ni seperti tiang agama. Betul Ustaz. Kalau kita nak buat rumah tak ada tiang, lah. kita tak atap kan, dia pergi ke lantai balik. Betul. Okay, jadi itu sebab yang pertama. Antara sebab-sebab yang lain rezeki kita tidak diberkati adalah kita merupakan seorang, ditulis kat situ, ahli maksiat. Okey, ahli maksiat ni bermaksud dekat sini sebab ataupun punca rezeki tidak diberkati adalah sebab kita terlalu banyak membuat kerja-kerja maksiat. Maksiat ni kadang orang Melayu kita faham zina je maksiat. Ada sebahagian orang Melayu kita faham. Dulu saya pernah bagi satu ceramah, mengajar lah dekat satu tempat dulu, saya tak sebutkan nama dia. Bila saya tanya maksiat ni apa, dia akan cakap zina. Zina tu salah satu daripada lorong-lorong maksiat. Maksiat ni semua benda ataupun semua amal kejahatan yang kita lakukan adalah dikira sebagai maksiat. Kadang-kadang orang ni dia jaga kewajipan dia sebagai seorang Muslim, okey, ngam. Tapi dalam masa yang sama dia juga membuat maksiat. Jadi ini antara punca-punca rezeki tidak diberkati. Okey, saya bawakan contoh. Orang ni ataupun seseorang manusia ni solat 5 waktu dia dijaga. Solat awal waktu, pergi ke masjid. Tapi dalam masa yang sama di dalam dia melaksanakan pekerjaan dia tidak beramanah. Dia tidak jujur dan dia tidak bertanggungjawab. Jadi itu merupakan kemaksiatan di dalam pekerjaan. Jujur dan juga amanah serta bertanggungjawab ni sangat penting di dalam pekerjaan. Sebab pekerjaan kita akan dinilai berdasarkan kita punya kejujuran dan juga tahap amanah kita. Kalau bos suruh masuk pukul 7 pagi, kita masuk pukul 8 pagi. Itu tak ada kejujuran dan juga tanggungjawab. Walaupun kita punya bos tak tahu, kadang kita suruh kawan, kau tolong punchcard dengan aku punya ni. Jadi itu salah satu benda yang tidak jujur. Jadi itu merupakan sebab ataupun rezeki kita tidak diberkati. Okey, kita ada satu soalan di sini daripada Kenko L nama dia. Pelik nama dia. Berkat ke gaji kita bila kita kerap mengata bos kita sendiri? Ini soalan yang menarik. Okey. Berkat ataupun tidak bos kita kalau kita mengata bos kita sendiri. Okey. Saya bawakan contoh. Kita kerja ataupun kita dapat melaksanakan kewajipan ataupun kita boleh pergi ke masjid, dalam masa yang sama kita benci ataupun kita mengata kepada Tuhan. Jadi itu contoh ataupun dia punya persamaan dia lah. Jadi sama juga macam kita. Kita kerja okey, dalam kita masuk okey, punch card, kita punya waktu tu memang kita punctual. Lepas tu kita pun
buat kerja dengan bagus. Lepas tu kadang-kadang OT pula kita nak tunjuk rajin. Tapi dalam masa yang sama belakang mengata bos, mengutuk bos dan sebagainya. Jadi ini pun merupakan salah satu punca rezeki tidak diberkati. Tak Sebab diberkati. sebab kenapa? Sebab dia tidak mensyukuri ataupun dia tidak berterima kasih kepada bos. Memang kita bila kita dapat gaji kita akan cakap thank you apa semua, tapi belakang dikutuk macam-macam dikutuk bos tu. Bos tidak tahu, dia pun lurus jalan ni kan. Senyum Okey, je. jadi ni pun merupakan salah satu punca ataupun sebab rezeki tidak diberkati sebab kita tidak berterima kasih ataupun kita tidak bersyukur kepada orang yang memberi kita rezeki. Dia memang betul rezeki ni Tuhan yang bagi, tapi Tuhan takkan bagi kita direct. Jadi ada dia punya perantaraan. Jadi perantaraan ni kita kena mengucapkan terima kasih dan juga menghargai orang yang beri kita rezeki tadi tu. Jadi kalau orang tanya berkat ke tak rezeki yang diberikan tu, berkat ke tak gaji yang kita dapat tu, dalam masa yang sama kita kutuk orang yang bagi kita rezeki tu, kita hina dia, kita mengata dia belakang cerita. Pendapat saya secara personal tidak ada keberkatan. Okay, kalau Ustaz, kita pun orang kata dah sampai penghujung je. Oh ya ke? Ya Ustaz. Kejap je sampai hujung. Sekejap je. Okey, sebelum kita habiskan sebelum kita habis tazkirah kita pada hari ini, boleh tak kita semua bacakan doa untuk saudara orang kata daripada Jabatan Kesenian Kebudayaan Cik Razin Ahmad yang berada di Hospital Melaka, supaya dia berada dalam keadaan yang sihat lah. Boleh tak kita sama-sama doakan kesejahteraan beliau dengan sama-sama kita pada pagi ni? Okey, boleh insya-Allah. Ya, Ustaz. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan juga sedikit doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك مرتضى وعلى آله وأصحابه أمته المجتبى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف أن البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا. اللهم اكشف أن البلاء والغلاء والوباء والزنا والربا. اللهم اكشف أن البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا. اللهم لا يكشفه غيرك. Ya Allah, kami memohon keberkatan dan juga doamu pada pagi yang diberkati ini ya Allah. Pada pagi yang Jumaat, pagi yang dimuliakan ini, kami memohon segala keberkatan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah kesembuhan, Kau berikanlah syifa, Kau berikanlah segala yang terbaik buat saudara kami semua yang di dalam kesusahan, Kau senangkanlah dia ya Allah. Antara kami ada yang berhajat, Kau terimalah hajat mereka ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itu tengah berakhirnya bacaan doa kita tazkirah MMCP. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang minggu hadapan bersama saya dalam tazkirah MMCP. Assalamualaikum. Macam kejap je. Selepas ni kita akan teruskan dengan solat duha dan juga bacaan Yasin.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahman nabiyyin. Allahumma takwilna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Nah, okey. Ya, kita mulakan dengan solat duha. Saya itu semua orang tahu dan saya ingatkan balik solat duha. Salih sunatan duha raka'ataini lillahi ta'ala, ataupun dalam bahasa Melayunya saja aku solat duha 2 rakaat pada pagi ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan solat dilakukan dengan 2 rakaat dan disudahi dengan tahiyat dan juga salam, insya-Allah. Istu aqimus sufufakum wa'tadilu. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا على الإيمان وارزقنا على الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم لا يكشفه غيرك. اللهم اكشف أن البلاء والوباء والغلاء. اللهم لا يكشفه غيرك. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita akan baca Yasin lah. Kita akan teruskan dengan baca Yasin. InsyaAllah seperti biasa kita buat bulat lah. Boleh? Jaga penjarakan sosial lah. Kita masih lagi di dalam perintah kawalan apa? PKP, perintah kawalan kurungan bersyarat. Okay, jadi seperti biasa, seperti Jumaat, hari-hari Jumaat yang lepas, kita akan membaca Yasin. Dan ada sekali itu saya dah tukarkan baca Yasin. Dulu kita buat Yasin dan juga tahlil, seperti mana malam-malam Jumaat di masjid dan juga biasa kita buat di kampung-kampung. Jadi kita tukar bacaan Yasin, kita baca daripada ayat 1 sehingga ayat 83. Dan kemudian kita akan baca surah Al-Kahfi untuk ambil berkat sebab ada hadis Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi kita ambil berkat daripada hadis tersebut. Kita baca 1 hingga 10 awal, 10 awal, dan juga 101 sehingga 110, 10 yang akhir daripada suratul Kahfi. Okay, saya semua ada cetakan yang surah Kahfi ni? Semua ada Okay, jadi sebelum kita baca Yasin, kita akan beristighfar 3 kali, kita berselawat 3 kali, dan kemudian kita akan membaca surah Yasin insyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان هم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Jadi seperti biasa kita teruskan dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga 10 dan kemudian kita akan teruskan ayat 1 sehingga 110. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
إلى حضرة النبي محمد المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين والشهداء والصالحين والصحابة أجمعين. ثم الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هادية منا واصلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض مغاربيها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين ووالديهم عم الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف أن البلاء والوباء والغلاء. اللهم اكشف أن البلاء والوباء والغلاء. اللهم اكشفه أن البلاء والوباء والغلاء. اللهم لا يكشفه غيرك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Dengan berakhirnya tazkirah kita pagi tadi dengan bacaan Yasin dan juga sembahyang duha, ini berakhirlah kita punya segmen tazkirah pada pagi ini. Untuk makluman pada anda semua, jangan lupa saksikan virtual yang seterusnya pada pukul 2.30 pagi bersama Mek Jah. 2.30 petang, 2.30 pagi pula lebih. Okey, 2.30 petang bersama dengan Mek Jah dalam rancangan Riadah. Sebentar saja lagi kita jumpa pukul 2.30 petang bersama Mek Jah. Assalamualaikum.